Salam sejahtera bersama saya Nevin Majid dalam 15 minit MMTV edisi 8 Julai 2024. Kita ke berita utama. Laporan Ketua Audit Negara LKN 2/2024 yang dibentangkan pada minggu lalu bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Menurut aturan mesyuarat sidang Dewan Rakyat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan agar laporan itu dibahaskan secara terperinci supaya perhatian yang mendalam oleh semua pihak, khususnya ahli parlimen, dapat diberikan bagi mendukung hasrat kerajaan mewujudkan tadbir urus sektor awam lebih baik selain penelitian membabitkan jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC. Ia juga untuk memberi isyarat jelas kepada keseluruhan jentera pentadbiran kerajaan terhadap kesungguhan untuk memerangi kecurangan dan salah laku serta memartabatkan tata kelola unggul seperti saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah usaha itu juga seiring dengan inisiatif mentransformasikan Dewan Rakyat yang berperanan untuk semak dan imbang kuasa eksekutif. Pada minggu lalu, LKN dibentangkan di Dewan Rakyat mengenai aktiviti kementerian, jabatan kerajaan dan badan-badan berkanun yang melaporkan 9 aktiviti melibatkan 11 kementerian di peringkat persekutuan. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi secara lantang menolak kerjasama parti itu dengan PAS selagi Tan Sri Abdul Hadi Awang menjadi presidennya. Beliau berkata kerjasama dengan parti itu tidak akan terjadi sama sekali susulan sejarah yang dilalui sebelum ini di mana sikap pimpinan tertinggi PAS yang kerap berbohong. Menurut Ahmad Zahid, beliau adalah saksi kepada pembohongan yang dilakukan Abdul Hadi di mana ahli parlimen Marang itu disifatkan sebagai pemimpin yang tidak tetap pendirian. Tambahnya lagi, pihaknya belum terbuka hati untuk kembali menjalinkan kerjasama dengan parti tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap pada persidangan perwakilan UMNO bahagian Kuala Kangsar di Dewan Jubli Perak di Kuala Kangsar hari ini. Generasi muda dan gerakan belia diminta merenungi maksud hijrah serta perjuangan Nabi Muhammad dalam mempertahankan hak dan keadilan serta menolak kezaliman dan rasuah dalam masyarakat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata namun ia perlu melibatkan para pemimpin dalam kalangan generasi muda, politik dan negara yang mahu menolak kezaliman dan menghentikan amalan menggunakan kuasa demi kepentingan peribadi. Tambahnya lagi, masyarakat tidak boleh leka kerana negara kini sedang bersaing untuk membangun, maka mereka perlu melengkapkan ilmu, meningkatkan pengertian keadilan dan bersatu dalam menjadikan Malaysia sebagai negara yang hebat. Justru beliau mahu semua pihak untuk menghentikan segala perbalahan serta menggunakan semua hijrah kerana inilah masanya untuk mereka bangun sebagai satu kekuatan di samping menunjukkan bangsa yang hebat adalah yang berilmiah, berprinsip, kuat bekerja serta menegakkan keadilan bagi negara dan masyarakat. Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad 2001, Akta PSMP 2001 membenarkan Human Resource Development Corporation HRD Corp untuk membuat pelaburan mengikut prosedur dan tata kelola yang termaktub dari segi undang-undang. Dalam pernyataan hari ini, Peguam Amritpal Singh berkata akta berkenaan adalah sistem perundangan yang mengawal selia dan mentadbir segala perancangan dan pelaksanaan operasi pentadbiran HRD Corp. Menurut beliau, Seksyen 26 dalam akta tersebut memberikan kuasa untuk menubuhkan panel pelaburan oleh menteri yang terdiri pada pengerusi lembaga dan 2 anggota yang dilantik oleh lembaga dalam kalangan anggotanya. Sebelum ini, pengerusi jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC Datuk Mas Emriati Samsudin mengatakan HRD Corp telah melabur dalam pelbagai aktiviti pelaburan sedangkan ia bukanlah sebuah institusi pelaburan. Semalam, media melaporkan HRD Corp mencatatkan keuntungan bersih pelaburan tidak nyata sebanyak 69 juta ringgit sehingga akhir Disember 2023 dengan jumlah tersebut melibatkan 98.7% daripada keseluruhan portfolio pelaburan HRD Corp yang bernilai 3.6 bilion ringgit. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Seorang pelaku lelaki bertubuh sasar didakwa membelasah kekasihnya dalam satu kejadian di sebuah kondominium di Damansara
awal pagi semalam. Memetik laporan media tempatan, pelakon filem box office itu terlebih dahulu menghubungi kekasihnya untuk berjumpa sebelum berlaku pertengkaran di antara mereka kira-kira pukul 3.30 pagi. Difahamkan dalam kejadian terbabit, pelakon itu memukul mata dan badan wanita terbabit di dalam kereta miliknya. Susulan daripada itu, wanita terbabit membuat laporan di Balai Polis berdekatan. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Syarul Nizam Jafar Ismail berkata, pihak menerima laporan berhubung kejadian itu kira-kira pukul 6 petang semalam. Untuk rekod, pelakon berusia 30 tahun ini pernah mencetuskan beberapa kontroversi dalam industri hiburan tanah air sebelum ini. Tidak mendedahkan sedang dilamun cinta, pelakon Sean Lee membuat kejutan sudah mendirikan rumah tangga dengan wanita pilihannya yang juga model Bedose. Berkongsi berita gembira itu melalui laman sosial miliknya, Sean atau Sean Lee Ja-eun, 30 tahun, turut memuat naik beberapa foto dia bersama pasangan yang mengenakan pakaian pengantin berwarna putih. Tanpa perincian lanjut, pelantun lagu Tak Sanggup Terima itu hanya meninggalkan caption pendek "Too cute to get kept" yang membawa maksud terlalu comel untuk disimpan. Berkongsi momen bahagia itu bersama pengikut di laman sosial, Sean untuk meninggalkan gambar awak yang memperlihat tarikh 7 Julai 2024 bersama tulisan Just Married. Berita luar negara, seorang wanita di Mumbai merayakan ulang tahun anjing peliharaannya dengan membelikan seutas rantai emas berharga RM250,000 bersamaan RM14,110. Sarita Saldanha membawa anjingnya bernama Tiger ke sebuah butik barang kemas Anil Jewelers di Chembur untuk menyambut hari istimewa itu. Menerusi rakaman yang dimuat naik oleh butik itu di platform Instagram, Saldanha dilihat menyarungkan rantai emas tersebut pada leher Tiger. Malah anjing itu menggerakkan ekornya seolah-olah teruja dengan pemberian berkenaan. Rakaman itu menjadi tular di media sosial sehingga rata-rata netizen kagum dengan hubungan antara manusia dan haiwan. Seorang bapa di Indonesia kecewa selepas mengetahui anak perempuannya telah berkahwin dengan seorang guru di sebuah sekolah pondok tanpa kebenarannya. Menerusi sebuah program audio siar, bapanya mendedahkan anaknya yang masih di bawah umur itu sedang hamil dan bersetuju untuk berkahwin kerana dijanjikan syurga oleh guru berkenaan. Tambahnya, anak itu nikah sendiri tanpa kebenaran serta wali dan itu menyebabkan dia merasa gagal menjadi seorang bapa yang baik. Difahamkan anaknya dan guru tersebut yang dikenali sebagai Muhammad Eric telah melakukan malam pertama sejurus selepas berkahwin tanpa wali. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Beralih ke berita ekonomi, nilai ekspor bagi industri halal negara pada tahun lalu mencecah RM54 bilion. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kerajaan komited untuk meningkatkan bilangan usahawan yang mengeluarkan produk berstatus halal dengan beberapa pendekatan telah diambil antaranya menerusi program Jelajah Halal Malaysia JHM yang dilaksanakan oleh Halal Development Corporation Berhad HDC, iaitu agensi di bawah kementeriannya. Tengku Zafrul menambah HDC telah berjaya membantu 15 usahawan menempatkan produk mereka di Pasar Raya Besar Madin Tunjong melalui sesi padanan perniagaan. Peningkatan permintaan dalam sektor hartanah akan terus dipacu oleh pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan pusat data. Menurut RHB Investment yang menjangkakan jualan hartanah pada separuh kedua tahun ini melonjak dengan pemaju hartanah meningkatkan pelancaran mereka pada pertengahan tahun. Jelas firma pendidikan itu, aliran berita positif mengenai insentif serta inisiatif Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, pembangunan infrastruktur serta pelaburan langsung asing FDI dan domestik dijangka menggalakkan sentimen pelabur terhadap sektor hartanah pada separuh kedua tahun ini. Selangor FC dan Terengganu FC melangkahkan kuarter 4 pasukan yang terus bernyawa dalam pemburuan Piala FA musim ini selepas menewaskan lawan masing-masing.
Bagaimanapun, Selangor terpaksa bekerja keras sebelum mampu menjinakkan Kuching City untuk meneruskan kemarahan menerusi kemenangan penentuan sepakan penalti. Terdahulu, skuad kenalian Nizam Jamil tewas 2-1 pada aksi pertama suku akhir minggu lalu sebelum mencipta kemenangan 3-2 pada aksi timbal balik untuk mengikat agregat 4 sama sebelum menewaskan lawan 5-3 menerusi penentuan penalti di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya kemarin. Seperti itu, Terengganu Pulau Malaka separuh akhir dengan penuh bergaya bila mencatat agregat 7-0 ke atas Sabah selepas kemenangan 4-0 di Stadium Sultan Mizan Zain Abidin dan 3-0 di Stadium Likas kemarin. Untuk aksi separuh akhir pertama Piala FA dijadualkan berlangsung pada 20 Julai ini, menyaksikan Kedah melayan kunjungan JDT di Stadium Darul Aman, manakala Selangor berkunjung ke gelanggang lawan berdepan Terengganu. Manakala untuk perlawanan timbal balik dijadualkan berlangsung pada 3 Ogos depan bagi menentukan pasukan mana bakal beraksi di final yang bakal dilangsungkan pada 24 Ogos nanti. Bintang WWE dan pelakon terkenal John Cena semalam mengejutkan peminat dengan mengumumkan bakal besar daripada gelanggang Gusti pada tahun hadapan. Pengumuman tersebut dibuat ketika beliau muncul di acara WWE Money in the Bank 2024 di Toronto, Kanada semalam. Cena 47 tahun berkata beliau akan melakukan persembahan terakhir pada tahun hadapan di WrestleMania 41. Dalam pengumuman tersebut, Cena turut merakam penghargaan buat peminat-peminat WWE yang menyatakan hasrat untuk kekal sebagai sebahagian daripada keluarga WWE menerusi jawatan yang lain. Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 9 Julai 2024. Jangan lupa dapatkan laporan tulisan Malaysian Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja pada saya, Nevin Majil. Salam sejahtera dan jumpa lagi.